Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Tan Sri Pertua, saya mulakan ucapan saya dengan menyebut firman Allah Ta'ala. Rabb sabtallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Surah Asy-Syura ayat 27. Yang bermaksud, kalau Allah mengurniakan rezeki yang sebanyak-banyak melimpah ruah, terlalu banyak kepada hamba-hambanya, dan mereka jadi melampau di atas muka bumi, tetapi diturunkan dengan qadar yang sepatutnya, sesungguhnya dia terhadap hambanya sangat mengetahui dan melihat. Sebenarnya Allah mengurniakan rezeki yang cukup, bukan sahaja kepada seorang manusia, bahkan kepada negara. Terpulang kepada cara mengendalikan dan mengurusnya dengan yang baik. Sekiranya berlaku kesilapan, manusia yang buat salah. Ibn Khaldun menghuraikan, sumber-sumber yang banyak daripada hasil bumi, kepakaran manusia perlu dikumpulkan untuk diurus dan diagih dengan sebaik-baiknya dengan dikumpul satu tempat dinamakan bandar, dalam bahasa Arab disebut Madinah. Kata Madinah inilah mencusul satu perkataan Madani. Perkataan Madani sekarang diulang acak kali dan dibawa wadah ekonomi Madani. Ibn Khaldun membahagikan senario Madani macam perjalanan umur manusia. Bermula dengan zaman kanak-kanak remaja, zaman matang dewasa, kemudian tua dan nyanyak. Zaman kini mereka namakan negara miskin, negara sedang membangun, negara maju, dan negara yang merudum. Merudum itu nyanyaklah. Saya tak tahu apakah Madani yang kita pakai ini. Adakah Madani miskin, Madani sedang membangun, maju belum capai lagi, ataupun Madani nyanyok? Kita perlu membuat muhasabah dan perhitungan yang sewajarnya. Melihat banyak perkara-perkara yang negatif dalam perjalanan pengurusan ekonomi negara kita. Masih ada masalah-masalah dan penyakit-penyakit. Masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah kemiskinan. Masalah pengangguran. Masalah inflasi yang membebankan rakyat. Masalah kezaliman double standard peruntukan, masalah menyanggah prinsip perlembagaan federalisme. Ini semua masalah-masalah yang dialami. Masalah kemiskinan, kemiskinan tak boleh dihapuskan, mungkin boleh diatasi. Islam membahagikan kemiskinan kepada fakir. Fakir ini yang memerlukan pertolongan. Miskin yang perlu dibantu, ada yang boleh berdikari. Ini pembahagian yang dibuat oleh Islam. Yang fakir ini ada yang sepanjang hayat, perlu dibantu selama-lamanya. Dan ada yang boleh dipulihkan. Dibantu boleh dipulihkan jadi miskin dan boleh jadi kaya. Ini boleh diurus dengan cara yang baik. Kita mengalami masalah inflasi, kenaikan harga barang-barang yang membebankan rakyat. Kita tak selesaikan secara aulawiyat, secara keutamaan. Hari ini keutamaan makanan beras bagi negara perlu diberi penekanan. Tapi dilihat penekanan dalam perkara yang lain. Tak diberi penekanan yang sungguh-sungguh dalam masalah dihadapi oleh rakyat. Kita menghadapi kemungkaran ekonomi yang sangat bejat. Kemungkaran yang boleh merosakkan perjalanan pentadbiran negara. Rasuah, bocor,
boros tidak keutamaan. Rasuah perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Islam menentang rasuah dengan sekeras-kerasnya. Disebut dalam ayat Quran yang banyak dalam hadis-hadis Nabi. Antaranya la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal-murtasi wal-ra'ish. Rasulullah melaknat, mengutuk pemberi rasuah, penerima rasuah dan yang mengurus rasuah itu. Semua dikutuk oleh Islam. Mestilah diselesaikan dengan sungguh-sungguh secara holistik, secara adil, bukan secara zalim. Kita tahu di sana orang yang dizalimi. Islam menetapkan ini tuduh tidak bersalah. Tapi mesti dibicarakan sampai habis-habis. Pengurusan projek yang tak betul pernah berlaku dalam sejarah Islam. Sejarah zaman Rasulullah berlaku, zaman Khalifah Rasyidin berlaku. Saya nak sebut zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan Sultan Malaysia. Sultan Turki Muhammad Al-Fatih yang mengarahkan seorang arkitek bukan Islam, Kristian Ortodok, supaya mengurus pembinaan masjid di Istanbul mengikut plan yang dikehendaki oleh baginda. Tiba-tiba dilakar dengan cara yang tak betul, pembinaannya salah. Sultan sangat murka. Lalu Sultan menghukum potong tangan arkitek ini. Hukum yang zalim. Hukum yang salah. Dia Sultan. Maka yang dizalimi ini mengadu kepada hakim Istanbul yang terkenal, iaitu Syekh Sawi Khadir Al-Jalabi. Dibuat pengaduan. Ini menandakan bahawa berlaku pembagian kuasa dalam sistem pemerintahan Islam. Separation of powers. Ini berlaku dalam Islam. Mendahului Barat. Di mana bila dihadu kepada hakim ini, terus hakim memanggil Sultan. Dibicarakan di mahkamah. Dibicarakan mengikut hukum qisas. Kerana potong tangan zalim. Hukum qisas. Hukum qisas mesti dipotong tangan baginda. Itu hukuman. Dan hak pengampunan diberi kepada mangsa. Bukan kepada raja. Lembaga pengampun. Hak pengampunan qisas diberi kepada yang dizalimi itu. Sama ada dia ampun, tukar perbayaan diat. Ya, pampasan. Lalu dia menerima hukuman pampasan. Dia bayar secara hidup sehingga dia meninggal dunia. Itu lebih baik daripada potong tangan Sultan. Ini berlaku menunjukkan bahawa tidak ada DNA dalam kehakiman Islam. Tak ada DNA. Arah nak tanya ke? Tengok Arah nak minta penjelasan. Tak ada. Tak ada penjelasan. Nak tanya, DAA. Dalam Islam tak ada DAA ni. Tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini tak ada. Mesti dikenakan hukuman. Bila saya sebut perkara ini, lembaga pengampunan, dibuat report polis. Acap kali ada parti yang buat report polis. Saya terpaksalah berjumpa polis. Acap kali berapa puluh kali saya tak ingat. Dan saya memberi layanan yang sebaik-baiknya pada polis. Dan saya syabas polis menunjukkan layanan yang baik. Ya. Jadi apa hukum kalau orang itu melakukan juga lepas tanpa bebas? Jadi apa hukum orang yang melepaskan, membenarkan DNAA? Dalam akidah Islam, kita pasti ada dua mahkamah. Mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Walaupun dia lepas yang mahkamah dunia, tak lepas mahkamah akhirat. Orang yang ada iman, dia sanggup hukum di dunia ini. Dia sanggup. Jangan dihukum di akhirat. Ini orang yang ada iman. Dan kepada saya, dibuat di polis ajak kali. Saya beri layanan. Dan polis pun layan saya dengan baik. Saya ucap syabas pada polis. Secara profesional. Saya sayang pergi ke Bukit Aman, pergi ke Sentul, datang ke ofis. Saya layan dengan baik. Dan saya sedia menunggu untuk dibicarakan di mahkamah. Saya tunggu. Dan saya sedia dihukum. Sedia dihukum. Tak tahulah dihukum itu sama ada penjara ataupun denda. Saya pilih penjara. Saya tak pilih denda. Pada bayar denda baik bagi ke pasti.
Denda ni. Dia muka pasti. Dan saya percaya bahawa kalau dia hukum, sudah tentulah tak layak jadi ahli parlimen. Rakyat kecil berlaku lagi di Marang. Kalau berlaku di Marang, Arab boleh bertanding. Pergi Marang. Di India, boleh bertanding 2 kawasan. Presiden berlaku di India tahun 80-an, Indira Gandhi bertanding 2 kawasan. Dia menang 2 kawasan. Satu kawasan ada petition kerana dia menyalahgunakan jentera kerajaan, guna kereta bukan helikopter. Guna kereta. Kemudian setelah dibicarakan, didapati dia salah. Pelang raya semula. Ini berlaku di India. Tapi tempat kita ni tak tahulah apa nak jadi. Boleh buat apa saja. Saya tak tahu apa ini pemerintahan kleptokrasi ke ataupun kaksikotokrasi. Tak tahu apa jenis pemerintahan. Kemudian kita menghadapi kebocoran-kebocoran yang banyak. Projek-projek yang tak urus. Saya nak sebut sebagai satu contoh. Di negeri saya Terengganu ada hospital. Yang dibina hospital Dungun. Dibina hospital Dungun tu. Dah dibina nak berapa puluh tahun saya tahulah. Tak boleh guna. Tak boleh guna. Dungun tahu. Tak boleh guna hospital ni. Kerana tak lulus. Macam mana boleh berlaku macam ni? Dan rakyat memerlukan hospital. Kawasan saya sendiri, projek menghadapi hakisan ombak laut. Ini berlaku. Projek ini dilaksanakan secara yang tak betul. Kajian yang salah. Sampai 40 tahun tak selesai. Caranya ialah mengorek pasir dari laut, ditimbuh ke darat, datang ombak besar laut Cina Selatan, tak macam Selat Melaka. Kemudian ombak bawa pasir ini menimbuh pelabuhan. Kemudian sedut pasir lagi sampai 40 tahun. Apa dah nak jadi macam ini? Ini ialah saya tak tahu, ini perlu disiasat hal-hal yang macam ini. Kemudian kita melihat slogan rahmah yang tidak holistik. Dalam Islam rahmah maksudnya holistik. Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah Taala berrahmat kepada seseorang yang menjual, yang membeli, yang mengendalikan hutang piutang. Rahmah ni melibatkan semua pihak, holistik. Yang menjual jangan jual mahal sangat, menindas rakyat. Yang membeli jangan beli murah sangat, rugi orang berniaga. Yang hutang piutang, yang berhutang jangan menipu, tak mau bayar hutang. Yang bagi hutang pula jangan menindas. Ini diajar oleh Islam. Sama ada secara tarbiyah, secara mendidik, secara kepahaman, ataupun secara tindakan undang-undang. Kerajaan boleh bertindak melalui undang-undang supaya berlaku langkah yang baik. Contohnya nak menurunkan harga daging. Tak menurunkan harga daging. Saya dengar masalahnya ialah kerana peternak menghadapi katil-katil jual makanan haiwan. Jual makanan haiwan mahal sangat. Bila mahal sangat, terpaksa raja daging jual mahal. Ayam jual mahal. Terpaksa lah. Begitu. Kerajaan mesti berani bertindak terhadap katil-katil ini. Bukan terhadap penjual saja, pembeli saja. Semua pihak. Jadi nak turun harga daging lembu ni bukan nak ada belakang lembu. Caranya ialah bertindak terhadap katil-katil. Menteri Pertanian panjang ada belakang lembu. Saya belajar kata guru. Selamat. Saya bingung tahu dia tendang lembu habis dia. Lembu bacok tu. Ini hal-hal macam Lembu pah. jadi mestilah rahmat itu secara holistik. Kemudian kita menghadapi lagi masalah yang lain, iaitu masalah sumber-sumber haram. Mesti sumber yang halal. Sumber haram, sumber riba, masih ada lagi sumber riba. Usaha ke arah menghapuskan riba mesti diutamakan. Kerana disebut dalam Quran, Allah dan Rasul memerangi riba. Riba ni jadi rukun ekonomi antarabangsa. Jadi rukun pada ekonomi Bank Dunia dan Kebanggaan Antarabangsa. Ini sangat meraut. Kita mesti menggunakan sumber-sumber dalam negeri untuk hapuskan riba ni. Yang kedua, sumber haram ialah tindakan melanggar perjanjian. Realiti Kelantan, realiti Terengganu.
Ini ada perjanjian di antara Petronas dengan kerajaan negeri. Zaman Tun Razak dulu. Saya dengar daripada lisan Tun Saleh Abahdi yang buat draft perjanjian itu. Sekiranya ada hasil, pada asalnya hasil-hasil di darat, semua kepunyaan kerajaan negeri. Bila ada petroleum, timbul krisis antara Sabah dan Sarawak. Lalu arwah Tun Razak dengan Tun Saleh Abbas, Tun Ismail Ali, termasuk Tengku Azali yang masih hidup, masih boleh tanya dia, termasuk Tun Mustafa, Tun Rahmat Yaakob, arwah ini semua ni mengadakan perbincangan dan setuju mengadakan Akta Petroleum yang terkenal. Dibuat perjanjian. Sekiranya ada hasil petroleum, sama ada di darat ataupun di laut, hendaklah diserah pada Petronas. Kemudian dibahagi jualannya 5% diberi pada negeri, 5% pada pusat. Ini satu perjanjian yang dimeteraikan. Boleh jangan langgar perjanjian macam ini. Ini duit haram ni. Duit haram tak betul. Melanggar perjanjian. Ini satu benda yang salah. Kemudian berlaku double standard. Double standard. Double standard ni ialah perbezaan antara negeri yang diperintah oleh kerajaan pembangkang. Kawasan kerajaan, kawasan pembangkang. Padahal bila Boleh pungut minta cukai, petanya? pungut semua. Petaling Jaya tanya marang. Negeri kerajaan pun dia pungut, negeri pembangkang pun dia pungut. Bila bagi hasil, double standard. Ini tak betul, ini salah. Ada permohonan untuk celah. Bab royalty, Ya. ada soalan. Kenapa kira? Soalan Boleh bagi. sila saya bagi. Silakan. Terima kasih marang. Tadi disebut bahawa perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya dalam 2 tahun Perikatan Nasional Perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemaskini dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu? Mengapa tidak ada 5% royalty kepada kerajaan Terengganu masa itu? Terima kasih banyak. Yang Mohd Marang, Jelutong, saya ingin tanya. Marang nak jawab dulu ke nak bagi tak ambil soalan ni? Ya, ambil soalan tu lah senang. Ambil soalan. Okey, Julus. Silakan. Terima kasih. Begini, sebenarnya kami banyak nak urus macam-macam. Masa kami mengantah dulu, hingga banyak sangat duduk kacau. Nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ini? Kami terpaksa lah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan, terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak di Perdana Menteri. Larut boleh, Paguh boleh, Ara boleh. Belah sana seorang dia. Nak jadi Perdana Menteri. Belah ni banyak. Kalau ada benda dalam belah sini. Yang sana datang sini, boleh banyak di Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Itu mudah aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jelutong. Ada Jelutong. Saya nak tanya Mohd Marang, Tok Guru, saya hormati. Kalau itu adalah haram, adakah percubaan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga merupakan satu perkara yang haram? Soalan saya pada Tok Guru yang saya hormati. Oh, dia bagi bola tanggung. Saya tak faham main badminton, bola tanggung. Mengikut proses demokrasi parlimen, kerajaan boleh ditukar. Sama ada melalui undi tak percaya di parlimen ataupun boleh dapat SD, ahli-ahli parlimen, ataupun kerajaan bubar pilihan raya semula. Ini boleh buat. Tak salah. Di mana agung di bawah perlembagaan. Tapi menghasut Raja perlembagaan. Ini dia. Ya. Tok Guru, Ya. Tak hasut. Kalau saya hasut, baru boleh sekali lagi. Tak boleh. Sekian, terima kasih. Duduk, Jelutong. Cukup. Jelutong buat report polis lah kalau hasut. Saya jemput